Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Seri Pahang, yang mana Kedah berjaya menang 1-0 hasil jaringan daripada Rodney Kelvin. Pada perlawanan ini boleh saya katakan pengadil agak teruk, tetapi saya tidak mau untuk cakap pasal pengadil. Sebaliknya saya ingin mengulas pasal perlawanan sahaja. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah kekuatan dan juga perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan ini? Perkara pertama yang boleh saya puji adalah mengenai formation yang Kedah gunakan, iaitu 4-2-3-1. Yang mana formation ini telah memberikan flexibility kepada bahagian tengah Kedah untuk lebih hidup dan merencanakan pergerakan-pergerakan yang berbahaya untuk menyerang pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini. Kita boleh tengok Kedah boleh bermain secara narrow ataupun lebih compact ke bahagian tengah, dan pemain-pemain Kedah juga boleh bermain secara wide area ataupun attack di bahagian sayap dengan menggunakan formation ini. Sebab apa? Sebab Kedah guna 3 attacking midfielder, yang mana 3 attacking midfielder ni boleh berfungsi untuk membantu bahagian flank, iaitu kita boleh tengok pada first half Al-Hafiz yang diturunkan boleh membantu bahagian sayap dan juga boleh memberi backup kepada bahagian tengah untuk bermain di kawasan tengah, dan begitu juga dengan kawasan sayap. Begitu juga dengan Fayad yang bermain di bahagian kiri, beliau juga boleh memberi support di bahagian wide area, dan beliau juga boleh memberi support kepada middle area, dan lagi seorang player boleh sahaja stay di tengah ataupun boleh memberi support sama ada untuk ke kanan ataupun ke kiri. Jadi flexibility yang ada kepada 3 attacking midfielder ni telah memberikan kelebihan kepada Kedah untuk merencanakan serangan sama ada naik attack Pahang belah kanan, belah kiri ataupun belah tengah. Sebab apa? Sebab Kedah boleh bermain secara narrow ataupun boleh bermain secara wide dengan menggunakan formation 4-2-3-1 ini. Bahkan dengan formation 4-2-3-1 ni, Kedah juga flexibility di bahagian tengah disebabkan ada double pivot, iaitu Deci Marcel dan juga Amirul Hisham. Namun begitu, peranan antara kedua-dua player ni agak berbeza, yang mana Amirul Hisham akan lebih more to focus bagi bertahan. Jadi apabila Amirul Hisham more fokus untuk bertahan, lebih banyak fokus bagi membantu barisan pertahanan, maka telah memberi ruang lebih sedikit kepada Deci Marcel untuk bergerak lebih ofensif bagi membantu bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Kedah. Dan semalam kita boleh tengok bagaimana Deci Marcel beraksi dengan sangat baik di bahagian tengah bagi membantu bahagian serangan, dan dalam pada masa yang sama Amirul Hisham dan Deci Marcel boleh membantu bahagian pertahanan juga. Jadi formation 4-2-3-1 ni memang memberikan flexibility dan berjaya untuk diadaptasikan oleh para pemain Kedah dengan baik pada perlawanan semalam untuk bermain secara wide area ataupun secara narrow ke bahagian tengah. Jadi benda itulah benda pertama yang boleh saya puji tentang kekuatan pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Yang kedua, perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam adalah tentang defense department, iaitu back four pasukan Kedah yang diketuai oleh Rodney Kelvin, Jang Suk Won, Arif Farhan dan juga Azmi Aris, yang mana back four pasukan Kedah semalam bermain dengan sangat-sangat cermelang, yang mana mereka berjaya untuk menghalang pasukan Seri Pahang daripada penetrate ataupun masuk ke dalam D-box, yang mana pasukan Pahang kebanyakannya hanya melakukan hantaran-hantaran lintang dan juga percubaan daripada luar kotak penalti. Sebab apa? Sebab barisan pertahanan Kedah semalam dah compact, dah tutup ruang supaya pemain-pemain Seri Pahang tak boleh nak masuk. Bahkan Hidalgo juga agak sukar apabila perlu berhadapan dengan Azmi Aris, yang mana kadang-kadang Azmi Aris ni selalu dibantu oleh pasukan ataupun teammate daripada pasukan Kedah sendiri untuk memastikan yang Hidalgo tak boleh nak penetrate ataupun masuk di kawasan D-box pasukan Kedah, dan juga tak boleh nak melakukan hantaran-hantaran lintang yang lebih proper. Jadi dari segi man marking pun memang Kedah menanglah pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan Kedah selalu marking player Pahang di bahagian winger dengan 2 versus 1. Contohnya macam Hidalgo kena mark dengan Azmi Aris dan juga rakan sepasukan sendiri, iaitu Fayad ataupun Deci Marcel ataupun Rodney Kelvin yang akan bantu Azmi untuk backup ataupun marking Hidalgo daripada melakukan penetration run ataupun melakukan crossing ke dalam kotak penalti pasukan Kedah. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang defense department pasukan Kedah, daripada segi compact, daripada segi marking, daripada segi
tutup ruang memang Kedah agak-agak cemerlang. Adalah beberapa kali Seri Pahang berjaya masuk, tetapi secara overallnya memang defense department Kedah berdisiplin dan berjaya untuk compact dan tutup segala ruang untuk Seri Pahang masuk ke dalam kotak penalti, melainkan Seri Pahang hanya boleh melakukan percubaan daripada luar dan juga melakukan hantaran lintang. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah mengenai persembahan daripada goalkeeper Kedah, iaitu Ilham. Ilham bermain dengan begitu baik juga pada perlawanan ini. Boleh saya puji juga, beliau sangat bagus daripada segi reflection dan beliau juga berani untuk berhadapan apabila situasi one on one. Jadi boleh saya katakan Ilham beraksi dengan sangat cemerlang. Komunikasi baik dengan goalkeeper, dengan barisan pertahanan telah membuatkan beliau mampu beraksi dengan sangat baik pada perlawanan semalam dan berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Seri Pahang. Dan beliau juga cepat untuk keluar bagi menutup ruang. Contohnya saya bagi, ada percubaan Zak Tara yang mana memang hantaran yang cantik daripada Azam Aziz ke dalam kotak penalti. Zak Tara dapat bola dan Ilham berjaya melulu keluar dan tutup ruang. Bagi Zak Tara tak ada kesenangan untuk melakukan percubaan, tak ada angle lah. Jadi Zak Tara melepaskan rembatan yang meliar. Jadi Ilham juga harus dipuji pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Dan yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah peranan fullback pasukan Kedah, iaitu bagaimana Arif Farhan dan juga Azmi Aris, bagaimana mereka berdua ni involve untuk menyerang ataupun memberi supporting play kepada pasukan Kedah di bahagian wide area ketika Fayyad dan juga Fayyad ataupun Al-Hafiz yang bermain di kanan membantu bahagian serangan, yang mana kita boleh tengok Arif Farhan juga membantu daripada segi memberi overlapping dan memberi backup kepada Al-Hafiz di first half untuk membantu bahagian kanan Kedah. Begitu juga dengan Azmi yang selalu naik di bahagian kiri untuk memberi bantuan kepada Syazwan Zainon dan juga Fayyad Zulkifli di bahagian kiri. Jadi benda tu memberikan kelebihan untuk pasukan Kedah di bahagian serangan lah, sebab fullback mereka ni ofensif, boleh bermain secara menyerang dan juga boleh bertahan dengan baik. Jadi benda tu sangat-sangat positif untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah mengenai Fayyad Zulkifli, yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan perbezaan Fayyad dengan season lepas memang sangat-sangat ketara. Fayyad pada season ni beliau lebih berani untuk simpan bola, lebih berani untuk bawa bola ke hadapan, dan beliau lebih berani untuk melakukan percubaan-percubaan dan lebih berani untuk berhadapan dengan 1v1 dengan pertahanan pasukan lawan. Dan beliau banyak improve daripada ball control, passing dan juga ketenangan. Jadi memang boleh saya katakan Fayyad antara the player ataupun pemain yang patut kita usah untuk season ni, sama ada dia akan kekalkan momentum dan juga tingkatkan prestasi ataupun kita tengoklah tengah season ni macam mana. Tapi saya harapkan Fayyad Zulkifli boleh kekalkan momentum dan boleh tingkatkan prestasi untuk the next game sampailah habis season dan juga boleh bantu Kedah di saingan AFC Cup nanti di Indonesia. Baiklah, itu untuk kekuatan dan perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Apakah kelemahan yang boleh diperbaiki untuk pasukan Kedah? Kelemahan yang boleh diperbaiki untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam, apa yang saya lihat adalah peranan Rodney Ngah. Yang mana Rodney Ngah masih lagi tercari-cari bagaimana beliau nak link up dengan baik dalam keadaan menyerang untuk pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab winger dan juga bahagian tengah pasukan Kedah dah sangat bagus. Mereka bermain dengan laju, mereka boleh buat cut back, mereka boleh crossing dan sebagainya. Tetapi Rodney Ngah punya positioning kadang-kadang ke laut, yang mana kadang-kadang Kedah tengah menyerang, positioning Rodney Ngah berada di luar kotak penalti pasukan Seri Pahang. Bahkan stopping ball ataupun cara untuk Rodney Ngah stopkan bola untuk first touch pun agak ke laut. Jadi Rodney Ngah perlu cari cara bagaimana dia nak link up dengan bahagian tengah serta winger pasukan Kedah dengan baik. Sebab apa? Sebab jika kita boleh utilize finisher yang ada pada Rodney Ngah, kemungkinan Kedah boleh jadi pasukan yang memang antara pasukan yang boleh memberi ancaman bahaya kepada pasukan-pasukan lawan. Jadi Rodney Ngah ni perlu perbaiki lagi lah daripada segi positioning. Teammate dah buat yang terbaik, dah boleh menyerang semua, takkanlah tiba-tiba Rodney Ngah nak, orang kata apa,
Ronald Ngoh nak mensia-siakan peluang yang ada dengan tak memanfaatkan gol, bahkan kadang-kadang tidak berada dalam kedudukan yang betul. Jadi benda itu perlu diperbaikilah oleh Ronald Ngoh untuk masa ataupun game-game yang akan datang. Itu yang boleh saya katakan untuk kelemahan pasukan Kedah lah. Yang kedua, kelemahan pasukan Kedah lagi, Kedah perlu lebih lagi smooth dan lebih perbaiki daripada segi movement sekiranya Kedah untuk melancarkan serangan. Sebab semalam boleh dikatakan ada beberapa percubaan tetapi gagal dimanfaatkan. Jadi Kedah perlu buat keputusan yang lebih better di hadapan ataupun di dalam kawasan kotak penalti untuk menjaringkan gol. Jadi benda tu yang perlu diimprove oleh pasukan Kedah. Baiklah, itu untuk pasukan Kedah. Secara overallnya Kedah bermain dengan baik, 4-2-3-1 yang bagus, boleh bermain dalam ruang yang kecil dan juga boleh bermain di wide area. Maka itu yang menjadi kekuatan kepada pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Tetapi pada perlawanan semalam boleh saya katakan perlawanan agak seimbang antara Kedah dan juga Seri Pahang. Baiklah, kita masuk ke dalam ulasan pasukan Seri Pahang pula. Apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam? Okey, untuk pasukan Seri Pahang, perkara yang boleh saya puji adalah mengenai bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Azam Aziz, Billy Kekyo dan juga David Rowley. Yang mana pada perlawanan semalam, Billy Kekyo diletakkan berpasangan dengan David Rowley untuk bermain sebagai double pivot. Tetapi pada perlawanan ni boleh kita lihat apabila adanya David Rowley dalam tim, dia telah memberikan sedikit kebebasan kepada Billy Kekyo untuk membantu Azam Aziz ketika build up bagi pasukan Seri Pahang. Jadi benda tersebut telah memberikan kelebihan lah untuk pasukan Seri Pahang untuk conquer bahagian tengah dengan adanya player seperti Billy Kekyo dan juga Azam Aziz yang mempunyai peranan ataupun mempunyai kelebihan daripada segi passing dan juga vision. Pada perlawanan semalam kita boleh tengok beberapa hantaran yang dilakukan oleh Azam Aziz memang menjadi kehadapan, tetapi sayanglah gagal dimanfaatkan dengan begitu baik oleh barisan hadapan. Dan kita boleh tengok juga bagaimana Azam dan juga Billy buka bahagian tengah dan open gameplay di bahagian tengah dengan sangat baiklah pada perlawanan semalam. Ini adalah disebabkan apa? Disebabkan mereka ada David Rowley yang boleh untuk bertahan di belakang. Jadi Billy dah tak perlu nak risau untuk tugas defending, maka dia boleh juga untuk naik lebih ofensif bagi membantu Azam yang bermain sebagai attacking midfielder. Jadi benda tu memberikan sedikit kelebihan di bahagian tengah pasukan Seri Pahang untuk lebih advance ataupun lebih menyerang lah pada perlawanan semalam dan mencipta beberapa gerakan yang menarik. Tapi sayanglah macam saya cakapkan tadi kan, jadi benda tu boleh dimanfaatkan dengan baik. Dan kita boleh tengok Pahang juga berjaya menjaringkan gol melalui David Rowley, hasil gerakan yang menarik daripada Azam dan sebagainya. Tetapi gol tersebut dikatakan offside, padahal gol tersebut adalah onside lah bagi saya. Memang jelas onside, memang tak offside langsung. Sepatutnya gol tersebut dibenarkan. Namun nak buat macam mana, kesilapan ref dan liga kita tak ada VAR untuk check balik, maka keputusan itu kekallah 1-0 sampai tamat perlawanan. Itu yang pertama yang saya suka lah untuk pasukan Seri Pahang. Untuk yang kedua yang saya suka adalah peranan Hidalgo yang bermain di bahagian kanan. Beliau bermain dengan agak cemerlang pada perlawanan semalam, tetapi sayang daripada segi supporting play, beliau jarang dapat support, beliau jarang ada orang backup dia untuk dapatkan bola. Beliau lebih suka bertindak berkesorangan. Bukan beliau nak bertindak berkesorangan, tetapi disebabkan keperluan yang mana tak ada orang nak datang dekat, tak ada orang nak backup dia, maka dia terpaksa bertindak berkesorangan di bahagian sayap. Jadi benda tersebut yang menyebabkan Hidalgo nampak function pada perlawanan semalam, tetapi dia tak boleh nak buat apa-apa sebab defense Kedah compact dan dia berkesorangan. Tetapi daripada segi defensive rate, daripada segi melakukan track back, membantukan pertahanan, Hidalgo juga sangat-sangat bagus. Yang mana semalam beberapa kali dia turun ke bawah untuk menghalang Kedah attack di bahagian kiri, di bahagian kanan pasukan Seri Pahang. Jadi benda tersebut juga sangat bagus lah. Itu sebab saya suka Hidalgo pada perlawanan semalam. Dan yang ketiga, yang terakhir yang boleh saya puji tentang pasukan Seri Pahang adalah tentang goalkeeper dia, iaitu Mamadou Samassa. Samassa bagi saya dia mempunyai kelebihan daripada segi fizikal tinggi, dan dia juga boleh dikatakan halang palang gol. Jadi boleh saya katakan Samassa bertindak cemerlang semalam sebagai penjaga gol. Beliau bermain dengan sangat baik. Beliau berjaya save beberapa percubaan, antaranya tandukan daripada Syafiq Ahmad. Dan benda tu adalah satu benda yang bagus sebab Pahang ada satu goalkeeper yang boleh memastikan gawang mereka sukar dibolosi lah, terutamanya daripada bola tinggi dan sebagainya. Dan dalam pada masa yang sama, Samassa juga mempunyai kelebihan untuk membantu bahagian harapan dengan involve dalam segi
corner kick dan sebagainya. Cumanya benda tu agak sedikit risiko lah, seperti yang dibuat oleh Samasa pada peluang semalam. Kena counter dengan Kedah, nasib baiklah tak gol disebabkan permukaan padang. Tetapi memang benda tu adalah diperlukan untuk goalkeeper moden masa sekarang. Jadi boleh saya katakan Samasa juga ada kelebihan untuk menjaringkan gol. Dan daripada segi reflection, daripada segi kawalan gawang dan sebagainya, memang dia agak bagus lah Samasa pada peluang semalam. Bola tinggi memang dia boleh menang. Jadi benda tu memang bagus untuk goalkeeper Seri Pahang. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Untuk kelemahan pasukan Seri Pahang, pada peluang semalam, untuk kelemahan pasukan Seri Pahang, boleh saya katakan Zak Tara boleh dikatakan agak terlalu isolate. Walaupun ada beberapa gerakan yang menggunakan Zak Tara sebagai target man ataupun striker, tetapi Zak Tara masih lagi tercari-cari rentak bagaimana untuk link up dan juga bermain secara satu pasukan bersama dengan bahagian midfield dan juga bahagian sayap. Sebab apa? Sebab boleh saya katakan Zak Tara ni antara striker yang perlu disuap bola dia. Dia perlu dapatkan bola, dia tak boleh nak turun ke bawah. Dan Zak Tara juga perlu perbaiki daripada segi positioning, ball control dan juga finishing. Sebab semalam ada peluang yang menarik, tetapi beliau gagal untuk menjaringkan gol dalam angle yang agak terbuka. Jadi benda tu perlulah diperbaiki oleh Zak Tara untuk memastikan barisan hadapan pasukan Seri Pahang lebih efektif. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Seri Pahang adalah mengenai winger di bahagian kiri. Yang mana boleh saya katakan pasukan Seri Pahang, mereka hidup di bahagian kanan dan juga bahagian tengah, tetapi di bahagian kiri mereka agak tenggelam. Mereka terlalu diam, yang mana tak ada orang yang boleh buat kerja di bahagian kiri seperti mana Hidalgo buat di bahagian kanan. Jadi kestabilan di dalam padang tu agak kurang lah, yang mana bahagian kanan je mereka akan terlalu fokus untuk menyerang, dan mereka punya serangan antaranya tertumpu dan berpaksi, sama ada akan bermula di bahagian tengah dan diakhiri dengan bahagian kanan. Jadi benda tersebut akan memudahkan pihak lawan untuk baca game. Jadi boleh saya katakan variety of attacking, keperbagaian untuk menyerang pasukan Seri Pahang agak senang dibaca, dan Pahang kena improve benda tu. Sebab benda ni boleh saya katakan masalah yang sama ada pada pasukan Kedah pada 2 season lepas, yang mana belah kanan okey, belah kiri tak okey. Jadi benda tu perlu diperbaiki. Sebab apa? Sebab bila tak ada kestabilan tu agak susah lah untuk menyerang apabila kita terlalu fokus belah kanan, belah kiri agak tenggelam Jadi kadang-kadang je kita guna belah kiri pun agak susah. Jadi Pahang perlu perbanyakkan lagi ataupun perlu perbagaikan lagi bentuk serangan. Janganlah berpaksikan kepada bahagian tengah dan juga bahagian kanan dengan mengharapkan Hidalgo sahaja. Jadi secara overallnya game semalam game yang menarik, memang rancak, tetapi pengadil lah buat spoil sikit, yang mana pengadil mengadili perlawanan tu dengan beberapa keputusan yang tidak adil, dan saya harap benda tu boleh diperbaiki untuk the next game. Untuk pengadil lah, pengadil pun manusia buat kesilapan, tetapi perlulah improve benda tu dari masa ke semasa. Janganlah berada di takut yang lama. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.